Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari yang ke-berapa dah ni kita dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang lah dan juga izin untuk kita masih lagi berpeluang, bertenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan tetamu kita yang baru. Okey. Silakan kenalkan diri sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nama saya Muhammad Syahir Jamaluddin. Okay, orang panggil Syahir lah biasanya, ataupun Syahir AJ. Asal daripada Muar Johor. Sekarang menetap tinggal di Ampang, Selangor. Okay. Kerja mana? Kerja. Latar belakang pendidikan. Latar belakang sedikit. Sebenarnya belajar di United Kingdom. Dalam financial maths, kemudian kerja di Bank Negara, dan sekarang ni di Deloitte Business Advisory sebagai konsultan. Okey, kita teruslah kepada ini soalan yang pertama ni, soalan yang semua orang dapat. Yang takut pula. Soalan pertama. Sekarang ni dalam dah berapa tahun dah puasa? Kalau ingat lah, ingat puasa daripada umur apa? Daripada 7 tahun dah puasa. Daripada umur 7 tahun tu sampai sekarang tu, bila yang mula sedar yang kata bulan Ramadan ni dia bukan bulan yang biasa? Sebab orang Malaysia ni memanglah orang Malaysia ni dia dah tahu bulan Ramadan, bulan puasa kan. Tapi kalau saudara Syahir ni bila sedar yang kata Ramadan ni sebenarnya bukan bulan yang biasa, dia bulan yang istimewa untuk kita orang Islam? Kalau secara peribadi lah, saya rasa bermula daripada umur 10 tahun lah. Biasa daripada umur 7 tahun sampai 9 tahun tu berpuasa juga, ikut mak ayah puasa. Nampak lah istimewa sedikit, tapi tak adalah nampak ada hukumannya tu. Bila umur 10 tahun nampak istimewa sebab ada hukuman lah. Sebab boleh kata kena juga, maksudnya tak ada pilihan selain daripada kena berpuasa. Maksudnya tak adalah kelonggaran yang diberikan oleh mak ayah tu lah. So di situlah nampak bila buat sebelum ni kita buat dapat reward, dapat apa hasil kan. Ni 10 tahun tak buat dapat denda. Macam ada datuk benda istimewa tu. Tapi rupanya istimewa yang diceritakan sebelum ni macam 7 tambah 9 tahun tu lebih kepada macam kita buat tu untuk training. So akan dapat hadiah, apa reward. Tapi 10 tahun tu mak ayah dah kata pahala. So sebenarnya reward itu bukannya lagi besar daripada yang dapat sebelum ni. So nampak sebenarnya benda tu lagi besar daripada yang kita sangka. Sebenarnya kita just nak toys. Masa tu kat mana? Dekat rumah. Tak dekat Johor? Johor lah. Masa kat Johor lah. Sebab memang daripada itulah, bukan sekolah ke apalah. Kalau sekolah biasanya saya kurang sikit lah ikut. Sajalah. Okey. Kalau kita tengok pula sekarang ni orang Malaysia ataupun orang Islam di Malaysia ni, dia nampak Ramadan ni dia punya paling dekat dengan Ramadan ni, amalan yang paling dekat dengan Ramadan ni puasa. Kalau saudara Syahir sendiri, bagi pengalaman terutamanya sebelum ni kalau belajar, sekarang ni pula dah bekerja kan, amalan yang paling besar bagi peribadi lah, secara peribadinya dalam bulan Ramadan ni sebenarnya apa? Paling besar Ini peribadi lah, bukan dari segi dalil ke apa, tak. Dari peribadi. Mungkin puasa juga. Selain daripada puasa, saya rasa amalan yang paling besar ni disiplin dan sabar lah. Sebab berbanding dengan bulan-bulan lain kan, kita kebanyakan buat benda yang sama. Maksudnya aktiviti harian yang sama lebih kurang. Bezanya puasa. Tapi bila Ramadan ni kita lapar, perut lapar, perut kosong. Jadi ada kekurangan nak sabar tu, kadang tak sabar. Sebab kadang bila hungry and angry ni jadi dia double kan. Hungry and angry. So biasanya angry je bulan lain. So pada pendapat saya peribadi sendiri adalah untuk sabar dari ujian dan nak disiplin untuk
untuk buat benda baik tu lah, ataupun untuk kita cegah daripada benda yang tak elok tu. So dua-dua tu, sabar tu lebih kepada sabar makanan ke ataupun sabar dengan kerenah perangai manusia? Semua. Semua. Dia nak maintain diri tu content, maintain diri tu macam tenang, susah lah. Tapi kena buat. Kena paksa. Sebab benda tu dia buy time. Mungkin minggu pertama susah. So minggu kedua jadi makin senang sikit. Minggu ketiga. So minggu keempat tu dah jadi macam dah biasa dah. Kita dah adapt dengan proses tu. Sekarang kita tanya berdasarkan latar belakang pendidikan sikit sebab dulu pernah belajar di UK. Ada tak pengalaman ataupun perbezaan antara puasa di Malaysia ataupun Ramadan di Malaysia dan juga Ramadan di UK dulu? Puasa tak macam kat UK? Ada. Sebab puasa lah puasa lah. Ingat musafir. Ada musafir. Masa tu memang senior tu, taklah senior, maksudnya daripada Malaysia pun kata macam, alah tak apalah, relax lah. Macam boleh musafir ni, adalah musafir. Tapi kita pun macam nak buat, tapi masa tu mak ayah kata macam, jangan, kan penuh tu lagi bagus. Macam tu, macam mak ayah saya selalu ingatkan macam, yang penuh tu bagus. Gitu lah. Walaupun boleh, tapi dibuat juga. Ada satu kisah tu masa second year, walaupun first year balik Malaysia lah. So tak masa puasa. Second year memang tak balik langsung Malaysia. So masa tu puasa, dapatlah merasa masa tu puasa musim panas. So kena bersahur pukul 3 pagi, dan buka pukul 9 malam. Tu memang betul. Itu memang satu benda yang sangat besar. Masa tu cuti ke? Cuti lah. Sama lah. Cuti musim panas. So buat apa je kalau cuti kat sambil-sambil puasa? Ada camping juga. Sebab kita nak merasa, masa tu ada dua benda lah. Stay dapat kumpul duit. Kumpul duit dari segi tak balik Malaysia dah, kat kos lah. So kat sana pula, so orang Malaysia yang nak datang tu, so kita boleh jadi tourist guide. So dapatlah siap-siap income. So benda tu semua. Biasa musim panas orang datang. Orang datang, orang nak graduate kan. Orang nak graduate, orang nak berjalan. So tapi panas itu panas betul ke? Panas dalam 40 degree. Panas betul lah. Panas juga lah. Tapi sejuk. Dia ada angin sejuk. Saya tak rasa. Jadi dugaan dia tu, puasa dia tu, dia macam nak bangun susah. Nak buka tu pula macam petang tu memang dah merangkak lah. Dah merangkak ke dapur lah. Tanya si housemate kan. Macam, ini siapa masak? Ada siapa masak? Korang lah masak. Macam tu kan. Rasa tak larat kan. Nak beli kat luar pun tekan setiap hari kan. So tu dugaan dari segi kata apa, disiplinkan diri lah. Disiplinkan diri untuk first nak kena sangka baik lah kat kawan-kawan kan. Macam dia pun penat juga kot, dia ada benda lain. Yang ni pun doktor ada benda lain. So kita pun sangka baik kan. Tapi kalau setiap hari kita je pernah juga lah. Macam tu lah. So nak bersabar dengan keadaan situasi tu, dengan cuaca lagi. Sebab ada satu ketika tu saya ingat tengah berjalan tu tiba-tiba berdarah je dong. Macam tu menitik je. Sedar berdarah dah. So kita ingat je cuaca sejuk, relax kan, pergi bandar, pergi pekan, beli barang semua, tak ada apa-apa. Tiba berdarah je. So rasa macam sebenarnya cuaca ni dah tak apa-apa heat stroke, badan kita rasa kita mampu. Sebab kita push juga. Puasa lah masa puasa juga, tahan buat aktiviti macam tak puasa, macam bulan selain bulan Ramadan. So kita dapat tahu lah, Allah tunjuk macam sebenarnya kena jaga diri lah juga. Kena jaga diri. Kalau malam pendek sikit. Malam pendek. So bila tarawih tu kadang itulah orang sana bila tarawih tu memang pendek 8 je lah. Ini rumah tu ataupun tempat tinggal tu memang dekat lah. Dekat ke masjid lah. So pergi masjid yang Muslim, solat pendek kita cari yang panjang tu tak pergi. Ada yang buat 20 tu macam Allah Akbar kan. Sebab lagi 3-4 jam nak kena bangun dah. Betul? Tak boleh macam ni. Macam tu lah. Ada perasaan dia macam nakal-nakal sikit kan. Cari nasi air pendek. Lepas tu surah pendek je. Tapi itulah orang sana dia ramah. Kadang-kadang kita memang niat kita nak solat sekejap. Tapi kan dia nak borak, dia tanya kita daripada mana, apa dia boleh tolong, dia tahu kita student, perlu tak bantuan. So benda-benda tu semua jadi kita tak rasa penat tu. Kita tak rasa dugaan yang datang tu sebab kita rasa silaturahim tu dah kuat dekat sana. Macam itulah.
Itu second year, third year, fourth year balik. Third year dah balik dah. Okey. Ya. Jadi sempat sekali je lah. Sempat sekali. Sampai raya pun raya sekali. Sekali. Oh. Raya sekali. Dengan postgrad lah semua. Tapi masa raya tu family datang ke? Tak datang. Family memang tak datang. Itu raya. Betul-betul. Memang cakap dengan family, memang tahun ni memang nak berasa betul macam mana rasa dekat perantauan tu. Apa yang ada, kita guna apa yang ada, makan apa yang ada. Tu ada postgrad, minta tolong postgrad, kita pun masak yang simple macam tu. Nak rasa susah tu. Macam nak rasa sebab masa tu macam yelah, sebab kita selalu macam nak senang, balik mak ayah. Ni macam macam mana kalau kita tak ada apa sumber yang kita ada je, dan kita nak raikan sama. Macam tu lah. So masa tu carilah, ada tak Malaysia dekat London, ada tak orang Malaysia dekat masa tu saya ajak kat Leicester kan, kat Leicester. So pergi juga dekat Manchester. Pergilah. Pergi ziarah tu, kita nampak kelainan. Memang kenal rapat ke? Memang kenal lah. Memang pergi jalan kan. Okey, best juga ni. Tapi tak tahulah, perasaan sedih tu mestilah kena ada. Mak ayah lah sedih. Mak ayah lah sedih sebab kalau ikutkan saya sendiri, saya suka. Saya anak pertama. Lagi lah sedih. Kalau ikutkan tak adalah sedih sebenarnya. Mak ayah. Mak ayah tu memang mak memang nitik air mata lah masa tu. Mak macam kenapa tak balik? Kenapa lu tak balik kan? Itulah. Kita pun macam mak ni pengalaman mak. Kita yakin ni pengalaman. So berbeza sikit lah. Kalau tengok lepas dah balik daripada UK tu, nikah bila kahwin? 2014, balik 2012. Sempat dah. Kalau tengok perbezaan antara Ramadan ataupun puasa dekat sana tu, walaupun sempat sekali dua kali je, dengan di Malaysia tu, ada tak nampak perbezaan dari segi culture ataupun dari segi budaya masyarakat? Sangat banyak lah. Kalau saya tak nak, sebenarnya buat comparison ni satu benda yang saya cuba elak. Betul. Dia tak boleh nak sama. Memang tak boleh nak sama. Sebab semua aspek pun tak ada sisi-sisi dia lah. Tapi saya nampak kemeriahan dekat Malaysia tu, dekat bulan Ramadan tu, lebih nampak dari segi dia meraikan dari segi makanan, dia meraikan dari segi masjid pun dia buat juga. Masjid makanan tu makanan lagi. Makanan tu memang mewah dekat Malaysia ni. Berbanding kat sana, saya nampak dia bukan makanan tu faktor utama. Makanan tu dia akan ada juga more-more. Tapi dia sebelum makan tu orang bagi biryani lah, ada. Tapi bukannya faktor utama yang tak ada bazar Ramadan, memang tak ada. Tapi dia selalu ingatkan macam be sabar. Dia sabar brother. Sabar brother. Kalau macam ada apa-apa, kalau kita ada nak pergi mana-mana penat ke, ataupun kalau kita nak mengadu, kalau tak mengadu pun dia nampak ke kita, dia terus kata macam ada apa-apa yang kita boleh tolong. Dan silaturahim tu lagi kuat lah kata. Kalau tak kenal, orang yang tak pernah jumpa tu, dia akan tegur. Kalau kat sini mungkin ramai sangat masa ikut. Jadi macam Assalamualaikum bukan tak jawab juga. So kat sana saya nampak pendapat sendiri, keunikan dia dari segi kekuatan silaturahim tu. Automatik saya pergi mana-mana seolah-olah macam saya tak rasa seorang. Pergi meminum ada kawan, ada brothers kan. Ada brothers kat sini, ada brothers kat semua tempat ada. So tak rasa seorang. Tapi memang ada orang Malaysia yang lahir sana, tinggal sana, yang dia memang mak ayah dia memang study sana dan dia stay sana. Dia kata first time masa dia balik Malaysia, dia terkejut. Tapi dia dah besar masa tu. Dia bukan balik masa kanak-kanak, dia masih balik masa dah besar. Dia terkejut. Dia kata kalau dekat sana, kemeriahan Ramadan tu adalah kemeriahan ibadah. Contoh macam masjid, apa lagi, dengan tarawih dia, semua masjid macam sibuk nak tarawih. Lepas tu kalau orang Islam yang di luar Ramadan tak nampak Islamnya, dalam bulan Ramadan tu, kita tengah Ramadan ni bro, Ramadan ni kan. Semua Ramadan. Kalau yang tak pernah pakai kopiah, tiba-tiba pakai kopiah. Tiba-tiba dia balik Malaysia, benda yang sama, dia kata dia nampak kat Malaysia ni sibuk makan. Sibuk dengan makanan. Dia betul kejut macam, ya betul, negara Malaysia ni kan negara yang Islam maksudnya. Suasana tu lebih besar, dia ingat macam tu. Tapi tak nampak lah, mungkin sebab yalah, ni sebenarnya bukan dalam bab Islam saja, dalam bab apa pun kita ni akan rasa berharganya satu benda tu bila tak ada. Kan?
Jadi kita kalau duduk di dalam minoriti dalam sebuah negara majoriti non-Muslim, kita akan rasa ukhuwah tu ataupun bonding tu lagi kuat. Tapi bila duduk dalam semua orang, mungkin orang semua take for granted lah, kan? Dia rasa macam dah biasa dah tengok orang Islam, dah biasa dah kan, ukhuwah semua orang sama kan. Non-Muslim pun dia betul juga, dia macam nak cuba, dia macam try apa yang what is so special, what is so special about Ramadan, yang kadang-kadang ya ada Malaysia Society, ada Islamic Society kan, dia buat pelanduk, kan, macam ada free buka puasa kan, breakfast macam tu kan. So macam kadang-kadang Muslim pun dia nak datang, nak tengok. Dia datang yang perempuan ke, dulu ingat kawan-kawan, dia datang untuk solat tarawih tu dia datang. Dia sebab dia malu kan, dia pakai, dia pinjam veil mana-mana kan, dia pakai, dia nak tengok. So kita pun kadang-kadang macam rasa excited untuk cerita. Sampai kan macam dia advise, boleh tak kalau kita buat macam dia panggil apa, stand talk. So macam letak satu kerusi, lepas tu di atas kerusi, lepas tu cerita about Ramadan, about puasa, so that semua orang boleh tahu. So benda tu jadi dulu kat sepanjang universiti lah. So nampak dia are open dan tak ada langsung lah dia cerita pasal makan banyak ke apa tak ada. Dia tanya. Macam tu lah. Itulah kita satu lagi mungkin kita ni di Malaysia, masyarakat Melayu lah secara umumnya, raya puasa ni satu raya yang besar berbanding raya haji. Jadi kita kalau ada persiapan ataupun hiasan semua, kita akan persiapkan untuk raya puasa. Tapi kalau macam kita tengok tahun lepas Mayor London pun dia buat jalan tu jadi persiapan untuk Ramadan. Macam lampu lit lap kita selalu pasang untuk raya kan. Kat Malaysia masih lagi janggal kalau kita kata pasang lampu ni untuk sambut Ramadan. Orang masih lagi macam awalnya pasang lampu raya kan. Orang selalu panggil lampu tu lampu raya kan. Tapi kalau kat sana tu memang hiasan-hiasan itu untuk Ramadan. Betul. Ramadan supposed so special. Betul. Okey. Ni satu lagi. Lepas dah balik Malaysia, lepas dah kira settle down lah. Ke belum settle down lagi, ada nak pergi lagi lah. Masa tu memang ada plan jugalah. Ada plan untuk pergi lagi lah. Sebab memang daripada kecil tu, daripada sekolah rendah memang ada aim. Lepas keluar daripada sekolah sini, aim nak untuk pergi daerah lain. Ada kawan-kawan kat daerah lain. Lepas pergi daerah lain, kawan-kawan untuk lain-lain negeri. Lepas dah dapat sekolah lain-lain negeri, nak rasa tempat yang belajar yang ada lain-lain negara. So dah dapat lain-lain negara, dah balik Malaysia, dah rasa macam nak bekerja pula di dekat tempat yang lain-lain negara juga. So benda tu sebenarnya perjalanan ni tak habis lagi. Memang ada lah, memang ada perancangan tu. Bagus lah ada jiwa ni. Ni jiwa ulama-ulama dulu ni. Ulama dulu dia memang tak boleh duduk setempat, dia kena bermusafir, berihlah kan, mencari ilmu kan. Tapi semenjak daripada dah masuk ke alam baru lah, kita kata alam belajar dengan alam pekerjaan, ada tak buat apa-apa usaha atau apa-apa yang untuk menghidupkan ruh Ramadan tu dalam diri, dalam keluarga, dalam kawan-kawan? Mungkin lah ada tak buat apa-apa? Zaman belajar memang sepenuhnya diri sendiri kan, dengan kawan-kawan. So banyak masa lah. Banyak masa pergi ke masjid tu, setiap hari Quran tu mengulang dan hafal tu memang sebab sendiri kan. Kita ada time sendiri. So kadang-kadang bila kita nak aim berapa juzuk Ramadan ni berapa ni nak ulang, macam tu. Jadi bila zaman berkahwin pula, sebab dia ada tanggungjawab, kita buat bersama. So kadang-kadang macam mana kita tak nak pergi jauh seorang-seorang kan, kita nak bawa family. So kadang-kadang benda tu kena bukan lambat sama-sama, cepat sama-sama. Kena seiringan lah. Seiringan. So kita boleh cerita target kita, nak hidupkan malam kita macam setiap malam kalau boleh bangun untuk tahajud dan tarawih sama-sama. So tengok, tapi kena tengok juga kadang-kadang keuzuran ke, ataupun bila anak-anak tak sihat ke, so kena fikir backup plan. So benda tu sebenarnya kalau dari satu sudut nampak macam kekurangan, tapi kalau kita tengok dari segi sudut yang lain, bentuk adalah kelebihan, sebab kita dapat buat
tak something besar, ujian yang besar yang tak dapat dibuat waktu single. Single tu kita rasa ibadah seorang-seorang. Kan ibadah seorang-seorang. Kita memang nampak dari segi ibadahnya banyak lah. Okay, banyak dapat buat bangun. Sebelum tu dapat prepare lagi. 3 bulan sebelum dapat prepare puasa, prepare dengan baca Quran je. Okay. So macam Ramadan tu mungkin nak pecut je. Kan? Macam bila berkahwin ni atau bersama pekerjaan ni, pekerjaan ni especially kerja lah, dia ada benda yang nak tolerate lah. Maksudnya okay, bukan tak boleh laju, tapi kita kena strategize. Mungkin strategize 6 bulan sebelum tu okay, strategize. Okay, macam mana Ramadan kali ni, okay, kita akan ke pekerjaan tu, kita akan busy outstation. Walaupun kalau berkahwin masa tu anak-anak ni sekolah, so macam nak ambil, so macam kita tak boleh, kadang tak boleh nak buka sama-sama. So macam mana kita nak nak gantikan balik supaya kebersamaan dengan keluarga tu tanpa ambil kira faktor pekerjaan tu terjaga juga. So sebenarnya kelebihan tu lebih kepada bukan diri sendiri tapi kepada keluarga dan masyarakat lah. Kadang kata kalau kita pergi ke masjid juga sama-sama, so masyarakat akan nampak oh sebenarnya tak ada masalah pun. So pada pendapat saya, pada pendapat sendiri, macam dia lagi besar sebenarnya. Sumbangannya tu, ujian nak dilalui tu lagi besar. Dan satu lagi dari segi peluang lah, maksudnya peluang medan bukan peluang, medan untuk beribadah tu sebenarnya lebih luas daripada dulu. Mungkin nampak skop ibadah tu dekat solat, bilangan juzuk Quran yang dibaca kan. Bila dah bekerja, berkeluarga ni, sebenarnya dia boleh dijadikan satu skop ibadah juga dalam kerjaya, dalam ibadah. Bawa kita kepada soalan, ini soalan di luar Ramadan sekali lah. Bila dah masuk bekerja ni, terutamanya dalam bidang kewangan ni, apa kalau masyarakat dia nampak orang agama ataupun orang Islamik ni kan, dia nampak bidang-bidang dia ustaz ataupun Al-Quran ataupun fiqah ke kan. Bila masuk kepada bidang kewangan ni, apa yang sebenarnya boleh dibuat, yang sebenarnya dia adalah satu sumbangan juga kepada agama, juga sumbangan dia kepada masyarakat. Okay. Saya teringat satu pesan lah dulu masa sebelum sama belajar degree kan. Dulu dapat beberapa tawaran juga, okay, nak sama belajar, dan salah satu pesanan daripada orang sekeliling waktu tu, ustaz-ustaz lah, serta cikgu-cikgu, mak ayah jugalah, dia kata sumbangkan balik apa yang kita akan dapat nanti dekat masyarakat dengan apa yang Allah bagi upon us, apa kekuatan yang kita ada. So masa tu saya pun mencari-cari kan, kita tak tahulah kan, nak buat bidang ni ke, nak buat bidang ni ke. So bila dah belajar pun tawaran yang banyak tu semua sama bidang lain. Lain. Sampai saya dapat medik 2, dapat daripada Jordan, Mesir. Tu dapat juga buat perguruan dekat United Kingdom. Tu dapat buat, adalah sekali banyak negara lah, untuk buat matematik ni lah. Dalam bidang tapi saya fokuskan kat insurance kan. So saya fikir apa yang paling tu, bila fikir balik apa yang antara semua ni yang paling besar nampak macam doktor lah. Macam doktor sebab dia dapat sumbang direct terus. Tapi bila masa tengok balik, okey, sekarang ni macam dulu belajar dekat Kolej Islam kan, dah banyak dah lambakan kawan-kawan senior semua dalam bidang doktor. So saya fikir, tanya diri sendiri, kalau diorang ni dah pergi dekat Medan ni, area ni, so dekat area-area lain, siapa yang akan siapa wakilnya? Siapa wakil kat bahagian-bahagian tu? Lepas tu ada sekali tu borak dengan ayah lah masa tu. Borak dengan ayah dalam bidang, ayah pun dalam bidang ekonomi juga kan. So ayah kata macam, oh banyak konvensional, Islami tak berapa banyak. So macam undang-undang, so macam tak berapa banyak. Ekonomi, ni semua konvensional lah. Macam tu. Saya fikir, tapi ayah masa tu cadangkan pergi perguruan lah, sebab dia cikgu kan. Dia pergi perguruan lah. Tapi masa tu saya rasa macam, why not saya tak cabar diri sendiri untuk pergi ke bidang yang tak ramai maksud kawan-kawan sekeliling pergi, dan benda tu akan memberi impak dekat masyarakat untuk tunjukkan sebenarnya kita boleh buat perubahan dari segi sistem, dari segi undang-undang, dari segi polisi, dari segi consultation. So benda-benda tu semua dia impact negara juga. Dia bukan setakat impact
individu ataupun tapi dia juga memberi manfaat lah. So itu pendapat saya lah. So bila balik bekerja tu yang involvement saya banyak lah dari segi kewangan Islam, dari segi takaful, dari segi mendalami sistem bukan jadi ejen takaful. Bukan ejen takaful. Tak faham bukan. Jauh sekali. Sebab kita dah ada tetamu yang promote dia punya. Bukan promote lah. Menyatakan kesedaran tentang takaful apa kan. Bukan. Jauh sekali lah. Ni lebih polisi lah. Polisi lah. Maknanya kita nak tengok kalau dekat Malaysia ni macam mana struktur kalau takaful, sama ada struktur takaful ni akan memberi impact dekat rakyat ke, positif ke, ataupun konvensional tu lagi baik, dan macam mana kita nak menambahkan lagi, baikkan lagi takaful tu lah. So yang jual ni jual lah. So kita tengok lagi polisi polisi tu macam mana. Tu company ni, adakah company ni akan memberi impact financial instability yang tak stable kepada negara ke? So nak buat macam mana, polisi macam mana kita kena ubah, lepas tu polisi mana yang kita boleh tambah ataupun kurang, macam tu. Baru nampak dia punya kepentingan tu kan. Tapi sebenarnya ramai orang dia tak nampak maksudnya apa kaitan antara polisi-polisi ni dengan hidup dia, sebab dia tak nampak direct benda tu. Bila berubah apa-apa numbers tu, dia kata apalah ni, tak faham lah apa. Yang penting dia boleh pergi kerja, balik kerja, ataupun yang penting dia boleh, kalau berniaga tu dia boleh berniaga dapat hasil, lepas tu dah balik kan. Dia ingat macam tu. Tapi sebenarnya ini memberi kesan besar dalam hidup semua orang punya. Bukannya selagi benda dia rakyat Malaysia ni dia ada kesan, walaupun dia nak ataupun tak nak nak ataupun tak nak, ada kesan kepada dia. Satu lagi lah soalan yang terakhir. Bila tengok terutamanya yang sebaya satu generasi kan, mereka dalam menghadapi bulan Ramadan, dia dalam bukan menghadapi itulah, dalam menunjukkan keislaman dia tu, merasakan dia punya Islam tu adalah satu benda yang istimewa bagi dia kan, berbangga dengan keislaman dia tu. Bila tengok kawan-kawan ataupun dalam kerja ke, rakan sekerja ke, yang sebaya ataupun yang muda ke, apa nasihat yang boleh diberikan kepada semua orang lah yang mendengar ni tentang itulah dalam tak kira dalam bulan Ramadan, dalam kita beribadah ataupun di luar Ramadan sekali. Satu pesanan lah. Pesanan ke saya boleh. Pesanan ni lebih kepada untuk diri sendiri jugalah, untuk istiqamah dengan apa yang dikata. Sebab ultimately at the end Allah akan uji balik apa yang kita kata kan. Sama ada pesan ke orang ataupun kita nak menegur orang. So pada pendapat saya, pesanan dan amanat dalam bulan puasa ni untuk golongan yang sebaya, ataupun kalau tak sebaya pun yang berusia tapi jiwa muda, adalah untuk ada beberapa lah. Ada beberapa yang mungkin saya rasa kita boleh buat bersama-sama. Yang pertama adalah untuk cultivate good deeds, untuk cultivate perbuatan yang baik. Inilah bulan yang Allah janjikan untuk amalan yang baik itu akan digandakan. So benda tu kita nampak reward tu Allah dah kata. So bila cultivate benda baik, automatik bermaksud untuk kurangkan bad habits. Kurangkan bad habit. So indirectly itu maksud dia. So baik tak semestinya kita kena buat baik, tapi baik juga bermaksud kita avoid benda-benda bad habits. Apa-apa bad habits yang kita pernah ada sebelum ni, kita cuba kurangkan. Sama ada kita suka buat comparison, kita judgemental, ataupun kita rasa macam kita lah paling baik and arrogant whatsoever. So inilah bulan yang untuk kita cuba untuk tanamkan diri kita untuk nak cuba avoid ataupun kita nak jadi diri kita yang baru, supaya bila lepas bulan Ramadan ni kita macam saling kulit kan. Saling kulit. So waktu ni lah untuk kita attack syaitan-syaitan yang cuba nak sebelum Ramadan ni kan. So lepas Ramadan kita dah saling kulit, kita dah jadi more strengthened, so kita boleh lawan dia balik. So yang pertama. Yang kedua, lebih kepada jaga kesihatan lah. Pendapat saya, jaga kesihatan ni boleh pemakanan. Yang sebaya, sebab saya nampak yang sekeliling, especially yang sebaya ni banyak dah
ke hospital tempatnya. So Muda-muda lagi, muda-muda lagi, benda-benda. Dia lebih kepada stres, dia lebih kepada yalah pemakanan pun salah satu faktor. So pada saya cultivate juga a healthy lifestyle lah. Healthy lifestyle ni start daripada pemakanan. So bukan tak salah nak makan, tapi tengok apa yang dimakan tu. Lebihkan kepada quality lah. So kalau nak makan tu, kita tengok portion dia macam mana, apa benda yang dia ambil. Minyak tu kurangkan. Kalau boleh tak payah langsung. Kehidupan seharian, kerja, kerja memang banyak, tapi selalu balance kan kudrat diri kita dengan akal tu. Kadang-kadang akal kata boleh, badan rasa tak boleh. So siapa yang dah berkeluarga, semua sebaya ni have check and balance lah dengan pasangan. Ataupun anak pun kadang-kadang boleh tanya, nampak ayah nampak penat, macam tu. So have check and balance. So benda tu akan membolehkan kita boost kita punya Ramadan further and faster. Kalau tak, nanti kita akan rasa macam kita tenggelam dengan kehidupan sebelum Ramadan. Kalau sebelum ni kita rasa okay, kita rasa macam kita boleh handle. Tak, try amalkan completely new habit di bulan Ramadan ni untuk datangkan sekali keluarga untuk improvekan diri kita. So kita pun sama jugalah dengan mereka kan, dengan pasangan, dengan anak, kita tegur apa yang tak boleh. Anak puasa ke tak? Anak dia tanya, dia tanya puasa ke tak. So kita cuma buat masa ni, macam saya kata macam ada ganjaran yang akan dia dapat. Ada ganjaran yang kita dapat. So dia try lah, dia akan try lah. So dia ikut. Kadang-kadang pagi-pagi dah buka dah, sekejap dah buka dah. So tak apa, dia try. Dia tahu ada ganjaran apa tu. Tapi dia perasan lah, dia bulan puasa ni. Dia bulan puasa dapat macam lain, kenapa tak makan? Boleh ketahan? Dia tanya soalan-soalan tu. Sahur-sahur dia terjaga. Kenapa pagi-pagi nak makan? Dia tanya. Tanya soalan tu. Tu dia tanya, Allah nampak ke kalau kita makan? Dia tanya soalan-soalan yang sebab dia baru 6 tahun kan. So dia tanya soalan-soalan yang kita nak jawab tu kena berhikmah jugalah. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak lah. Banyak juga kita dapat input, banyak juga kita dapat manfaat, banyak juga kita dapat pengajaran, nasihat daripada sembang kali ni. Jadi tu je lah. Terima kasih untuk sudi di wawancara ataupun di sembang santai kan. Kita sebenarnya sembang santai je, lebih kepada konsep santai-santai, sembang-sembang kan. Tapi apa-apa pun kita haraplah semoga apa yang kita cakapkan ni Allah SWT terima sebagai amalan soleh juga, selain daripada puasa, selain daripada baca Quran. Semua ni Allah anggap sebagai amalan soleh. Allah jadikan sebagai amalan soleh, masukkan dalam pahala kita. Dan paling penting diterimalah oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Dan kita keluar daripada bulan Ramadan ni dengan berjaya, dengan dosa-dosa yang telah diampunkan insyaAllah. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi sudi datang. Terima kasih kerana menjemput. Dah lama dah datang ni. Itulah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.